kita kata untuk dia menjadi guru yang hebat dan dia akan merubah generasi yang ada pada sekarang ni. Sebab generasi yang ada sekarang ni mereka memerlukan kemahiran kalis masa hadapan. Okey, jadi saya akan banyak menyebut key point lah. Jadi kalau you all ada ada pen, you boleh jot down. Okey, dan ini pun rekod, nanti mungkin boleh minta lah dengan SSTP, powered by SSTP lah malam ni ya. SSTP ni adalah sektor sumber teknologi pendidikan di Perlis ni yang memang begitu banyak sekali lah menguruskan support system ya untuk sekolah-sekolah di negeri Perlis. Okey, next. Next. Okey. Okey, cuba kita tengok gambar ni. Okey, tengok gambar ni, tuan-tuan ataupun adik-adik yang nak mohon untuk jadi cikgu ni, sebenarnya adik-adik adalah orang yang istimewa lah. Ya, sebab sebenarnya kejadian kita ni daripada awal lagi kita dah istimewa. If you look at the picture, ya, sperm itu yang nak berenang pergi ke ovum itu berjuta-juta. Kalau kita belajar biologi dulu kan, berjuta-juta. Kan? Jadi yang menjadikan kita ni adalah satu saja. Satu saja yang berjaya dia disenyawakan dan maka jadilah kita. So daripada awal kejadian kita ni kita adalah istimewa. Dan malam ni kita lebih istimewa lagi kerana kebanyakan kita nak jadi cikgu. Jadi cikgu ni adalah khalifah Allah yang diturunkan ke muka bumi ini untuk memakmurkan ummah, Jadi itulah harapan kita dengan 18,000 ni kita akan mendapat orang yang energetik lah ya, yang lebih kreatif, yang lebih dekat dengan kita punya customer kita iaitu pelajar, dan apa yang kita katakan sebagai kita nak unlock the potential lah yang ada pada diri adik-adik sekalian. Okey, dan untuk tujuan itu, phase yang pertama cabarannya adalah untuk melepasi interview ke, exam ke, okey, dan akhirnya terpilih untuk menjadi cikgu. Okey, jadi itulah yang kita nak buat pada malam ini untuk kita expand our mindset, okey, tentang apa sebenarnya itu pendidikan sekarang ni. Kita tak mau you nanti jawab soalan cerita yang lama. Kita nak you kalau boleh jawab soalan bukannya advance tapi futuristic. You dah boleh boleh lihat dah on the futuristic of education ini. Okay, next. Okay, dia selalu lambat sikit bila kita nak tukar slide ni. Okay. Pertamanya, okey, cuba kita lihat gambar ni. Gambar ni dia sebenarnya adalah analogi lah, analogi. Ya. Saya bagi 3 generasi lah. Generasi ayah saya, generasi saya dan generasi anak saya yang umur 20 tahun sekarang ni. Okey, and it happens to be kami ketiga-tiga ni bersekolah menengah di sekolah yang sama. Okey. Jadi inilah bezanya pendidikan sekarang. Okey, kalau dulu ya cikgu ayah saya tanya daripada pokok apa yang kita boleh buat daripada pokok. Ayah saya akan jawab buat perabot. Ya, maka dengan jawapan perabot tu ayah saya akan dapat grade A. Dapat A lah jawab perabot. Kan? Kemudian pada zaman saya kalau saya jawab pokok ni boleh jadi perabot, maka saya baru dapat grade C. Dapat grade C. Macam mana saya nak dapat grade A? Maka saya kena cerita antara perabot yang terkenal, branding yang terkenal, which is orang kata apa, global brand ni adalah IKEA. IKEA ni daripada Sweden. Okey, saya cerita branding ni, IKEA ni, saya baru dapat B. Okey, saya tak dapat A lagi. And then saya sambung lagi proses daripada pokok. Jadi saya ceritakan why IKEA is so famous sebab dia punya packaging. Packaging dia
minta tolong mute jadi kalau tidak kita ada gangguan audio. Okey, packaging dia senang dibawa dan sebagainya. Maka nampak tak proses 1 2 3 baru saya dapat A. Tetapi pada zaman anak saya, kalau jawab setakat packaging ya, anak saya baru dapat C. Okay, for my son, itu yang kita nak katakan orang kata apa, the development lah dalam pendidikan ini. Kita katakan beyond the boundaries ini. Kalau anak saya jawab sampai packaging dapat C, dia jawab lagi in terms of marketing. Marketing ni IKEA very good in marketing, terutamanya meja kecil ini. Dia kata ramai orang suka beli sebab benda yang paling simple. Paling tidak pun orang akan beli meja ni. Okey, dia dapat B. Dan dia kata lagi, among the IKEA punya innovation adalah you bagi perabot lama, you akan dapat token ataupun dapat apa macam inilah kan, slip tu, you boleh gunakan benda tu untuk dapat discounted price untuk perabot yang baru. So this is the innovation. Jadi bermaksudnya zaman ayah saya hanya satu je proses yang dia nak. Zaman saya. Ikon apa ni? Tolong mute lah. You are disturbing my presentation. Okay, so zaman saya 3 proses ni, tetapi zaman anak saya 5 proses. 5 proses, okay? Dan mungkin zaman cucu saya 5 ni masih lagi tak mencukupi untuk dia dapat A, tetapi dia mungkin pergi kepada 7, 8, 9 proses yang dia kena terangkan, barulah dia boleh dapat A. So this is the dynamic development lah dalam pendidikan kita, yang mana pengetahuan itu berkembang dengan begitu luas dan pengetahuan itu sangat mudah untuk kita dapat. Kalau dulu is a top to bottom punya approach, tetapi sekarang ini bottom up approach juga, yang mana anak-anak ini juga sampai dia berkongsi maklumat dengan guru-guru dia. Okay, next please. Okay. Ini juga penting ya, kita kena tahu dalam pendidikan kita dia ada 2 fasa lah. Ya, fasa yang pertama adalah fasa group oriented, yang mana kita membina pelajar itu secara holistik, ya, iaitu daripada dia masuk tadika dan sebagainya sampailah dia form 3. This is actually the holistic approach. Segala-galanya kita bagi sama rata. Okey, dan fasa yang seterusnya adalah fasa exam oriented. Apabila dia masuk di kata 4, di kata 5 dan mungkin kalau dia proceed di kata 6 matrik dan sebagainya, itu adalah fasa exam oriented, yang mana kita mengharapkan semasa growth oriented ni pelajar ni telah ada karakter, pelajar ni telah ada self discipline dan sebagainya, dan bila dia masuk pada exam oriented dia dapat menguruskan pembelajaran diri dia dengan baik, ataupun kita katakan independent learning itu telah pun berlaku apabila dia memasuk fasa exam oriented ini. Jadi ini 2 fasa yang you kena tekankanlah nanti ya, apabila maybe you akan menjawab soalan-soalan yang bakal timbul. Okay, next one. Minta tolong check tengok siapa yang tak off mikrofon tu, dia mengganggu lah. Boleh detect. Dengan Sakinah, tolong tutup mic, boleh tak? Sakinah, tolong tutup mic. You are disturbing our presentation. Okay, alright. Okay, so apa sebenarnya pendidikan ini? Apa sebenarnya pendidikan ini? Di akhirnya apa dia? Okey, nak dapat A ke, nak dapat apa ke nak dapat best student ke, bila dapat best student, you dapat beasiswa yang bagus ke. Pada saya, the end of education ini adalah kita nak menyediakan student kita supaya dia ni ada kemahiran, dia ada knowledge dan dia juga ada values yang dia pegang. Okey, sebagai contohnya,
budak yang dapat CGPA 3.9 mungkin dia cemerlang dalam dia punya exam saja, tetapi dia tidak menguasai banyak benda. If we compare dengan budak yang CGPA-nya 2.6 tetapi dia menguasai banyak benda, kan dia boleh buat banyak benda, and he's happy dengan kehidupan dia. Kan, tapi ini contohlah, bukanlah nanti you pergi cakap pula dapat CGPA yang bagus ni tak baik, kan. Kalau dapat CGPA yang bagus dan you menguasai banyak perkara, banyak kemahiran juga, itu juga satu benda yang baguslah. Kan kalau tanya saya what is the purpose of education ni, you tengoklah cerita 3 Idiot. At the end of it, itu yang saya nak. Kan Farhan dia minat jadi fotografer, akhirnya dia jadi National Geographic fotografer yang sangat hebat. Okey, yang hero tu kan, akhirnya dia menjadi pemenang anugerah apa benda lupa, anugerah yang itulah yang hebat tu kan, sebab dia banyak mencipta inovasi. Jadi inilah benda-benda yang kita nak, bukannya kita nak straight A sebagainya, but at the end of it, budak ini dia boleh mencapai apa yang dia nak tu pada satu tahap yang paling tinggi dalam kehidupan dia. Jadi itu yang kita nak bagi kepada anak-anak murid kita. Sebab itulah di awalnya kita kena fokus kepada growth oriented. And then barulah form 4, form 5 ni kita fokus kepada exam oriented. Tetapi aktiviti growth oriented tu perlulah diteruskan, sebab itu adalah merupakan untuk mengisi kekosongan jiwa anak-anak ini, anak kita ni. Jadi siapa yang belum tengok cerita 3 Idiot, malam ni boleh cari YouTube, tengoklah cerita ni sampai habis, panjang cerita dia, tetapi itulah dia pendidikan kalau dalam kepala otak saya ni. Saya nak anak-anak kita ni jadi macam ini, bukannya mengejar straight A. Bukan saya kata straight A tu tak perlu kejar, perlu kejar, tapi yang pentingnya adalah holistik itu kita capai. Okay, next. Okey, dan kalau kita tengok di sini, so this is yang kita katakan education lah. Yang pertama sekali adalah zaman kita ni zaman IR 4.0, zaman Industrial Revolution 4.0, tu you kena sebut. Zaman yang memerlukan creativity, those who are creative, mereka akan survive, mereka akan kalis masa depan. Okay, those bukan lagi berfikir di luar kotak. Ramai orang kata think outside the box, tapi cuba dalam interview you cakap I want my children to think without the box. Kan? Jadi yang tu markah lebih lah adik-adik tau. Okay, yang mana buku ni bukan lagi buku semata-mata. If you want to get knowledge, macam-macam benda, you tengok YouTube pun knowledge, you tengok macam-macam website pun knowledge. Okay, zaman yang you tak boleh bersorangan. You kena collaborate dengan orang lain untuk mencapai kejayaan, dan juga zaman di mana degree itu adalah merupakan satu keperluan. Tetapi tidak semestinya kalau you degree engineering, you akan jadi engineer. Mungkin you jadi, you ada degree engineering tapi you hanya jual kopi je. Tetapi apa salahnya kalau income you 10,000 sebulan dengan hanya jual kopi? Kan, saya malam ni anak saya beli kopi saiz besar ni untuk saya minum, sebab dia tahu nanti habis sejam kita mesti dahaga. Alright, jadi itulah benda-benda yang kita nak anak-anak kita ni kuasai. Tak semestinya degree dia tu adalah penentu masa depan dia, tapi macam-macam benda dia boleh buat, dia perlu kreatif. Alright, next one. Okay, dan ini juga benda yang you kena sebut lah, ya. Kita sekarang ni di dalam dunia buka. Okey, dunia buka ni kena tahulah apa dia V. Volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity ni. Dan ini adalah keperluan masa kini. Maksudnya pergerakan kita kena cepat. Apa-apa keperluan dia sentiasa saja berubah dalam masa yang cepat. Pukul 10 nak macam ni, pukul 10.30 dah nak macam lain pula. Jadi inilah benda-benda yang kita perlu ada kemahiran untuk kita settlekan masalah-masalah yang mungkin ada dalam organisasi kita. Dan itulah yang kita kena train anak-anak murid kita. Okay, next one. Okay, next one ni adalah yang kita katakan
sebagai apa yang kita kena buat lah. Yang pertama sekali kita learn, okey, dan kemudian ni terbalik sikit dia sebenarnya unlearn dulu. Banyak benda yang kita belajar sebelum ni dia dah tak berguna lagi. Kan, yang itu kita kena unlearn, kita kena letak tepi dulu dan kita banyak kena relearn benda-benda yang baru dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang kita katakan kalau di sekolah ni dia melibatkan apa yang kita katakan sebagai Professional Learning Community lah, PLC ya. PLC ni yang mana selalu cikgu-cikgu akan berbincang sesama sendiri. Jadi PLC ni adalah yang sebenarnya untuk kita learn, kita unlearn dan kemudian kita relearn balik perkara-perkara yang baru. Contohnya macam PDPR sekarang ni. Begitu banyak software-software yang terkini. Kan, yang kadang-kadang bila senarai tu kita pun naik takut. Alamak, daripada 20 ni aku hanya tahu 3 lah. Lagi 17 aku tak tahu pun apa benda ni. Jadi disebabkan itulah kita kena unlearn. Kita kena unlearn dan kita kena relearn balik benda-benda yang baru ni. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Okay, next one. Okay, jadi dalam pendidikan ni, transformation ni dia berlaku pada setiap masa. Dia bukan kata tunggu setahun baru nak transformasi. Every single second berlakunya transformasi dalam pendidikan. Kan, kadang-kadang kita katakan apa? Inquiry based learning. Oh, kita kata kita hebat sangatlah boleh mengajar menggunakan pendekatan ataupun kaedah inquiry based learning. Padahal inquiry based learning ni dah lapuk lah. Adik-adik dah lapuk lah adik-adik. Tapi kalau inquiry based learning pun adik-adik tak tahu nak interview macam mana adik-adik. Jadi kena study lah kaedah-kaedah pengajaran dan sebagainya ni supaya kita boleh menjawab persoalan yang dikemukakan tu dalam satu ekosistem yang cukup cantik. Yang dia pun nampak, oh dia ni memang tahu betul ni pasal pendidikan. Okey kalau aku tak ambil dia ni. Kan dia nak kita macam tu. Tapi yang nak mengolahnya adik-adik lah nanti. Saya cuma bagi poin-poinnya malam ni. Okey, jadi proses transformasi ni dia berlaku melalui kita melakukan perubahan sistem. Dalam sistem. Sekarang ni sistem pendidikan kita berubah. Okey, daripada bersemuka kepada online. Dulu cikgu-cikgu apa? Cikgu-cikgu menjerit, "Oi, diam. Kan sebab budak-budak bising. Lah ni cikgu-cikgu buat apa? Terbalik. Cikgu-cikgu merayu minta budak-budak menjawab soalan. "Hei, bukalah mikrofon, jawablah soalan cikgu." Saya 2 hari ni kan duk masuk mencerap cikgu-cikgu buat PDPR. Merayu-rayu cikgu. Budak lagi cikgu tanya, lagi dia tutup video, lagi dia mute mikrofon dia. Kan itu sistem yang telah berbeza. Jadi bila kita ubah sistem, maka kita kena ubah mindset kita. Jadi yang nak ubah mindset kita ni adalah kita lah, cikgu-cikgu. Yang nak mengubah mindset anak-anak murid kita ni adalah kita, cikgu-cikgu. Kalau mindset kita pun macam lama, bagaimanakah kita nak mengubah mindset anak-anak murid kita supaya dia menjadi pelajar yang future proof skill, yang kalis masa hadapan, future proof punya ni lah kemahiran. Okey, dan akhirnya bila kita ubah mindset, barulah kita boleh dapat result, ya, keputusan yang baik. Keputusan yang baik ni bukan exam ya. Jadi saya tak mau adik-adik yang pergi interview ni nanti duk cakap tentang result A, macam mana nak dapat A. Dia sebenarnya tidak. Result ni adalah daripada kemenjadian budak itu. How holistic the students are. Dan ini adalah berkaitan dengan spider web. Kalau kita tengok spider web kita ni, dia ada segak, dia ada pentaksiran bilik darjah, ya, dia ada PAJSK, dan kalau dipolis ni dia ada tambahan 6 kemahiran kalis masa hadapan. Okey? Okey, next. Okey, jadi inilah dia yang kita katakan untuk develop 21st century critical thinkers. Jadi inilah dia cabarannya. Okey, cabarannya kepada kita untuk kita develop anak-anak kita ni menjadi critical thinkers. Jadi itu yang saya kata tadi, ya, future proof, buka, growth process, identity, ya, cikgu dia mesti ada identity. Okey. Saya akan bilang sampai 5. Okey, dalam akhir saya bilang sampai 5 tu, adik-adik ataupun siapa yang ikut malam ni, cuba you
keluarkan seorang cikgu yang terus saja akan keluar daripada minda you. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa dia? Ada kan? Ada tu lah. Jadi itulah sebenarnya cikgu yang ada identiti. Kenapa cikgu ni muncul dalam minda kita? Mungkin identiti dia garang. Mungkin identiti dia mengajak kita bersungguh-sungguh. Mungkin identiti dia, cara mengajak dia banyak humor. Jadi kita mudah faham dan sebagainya. Jadi itulah identiti ataupun brand yang saya nak adik-adik ada nanti bila jadi cikgu. Jadi macam mana kita nak ada perkara ni? Okey, yang pertama sekali kita kena ada brand lah. Branding kita tu apa dia? Kan kalau nak jadi cikgu bahasa Inggeris, okey, apa brand kita? Apa yang orang budak akan ingat kita? Kemudian filosofi kita, apa yang kita akan buat? Apakah peralatan kita? Peralatan kita ni contohnya alat bantu mengajar lah. Apa yang kita ada? Okey, apakah approach kita? Approach kita ni adalah pedagogi. Cara kita mengajar. Dan akhirnya, apakah impak yang kita akan bagi kepada anak-anak murid kita? Kan? Jadi itulah 5 perkara yang adik-adik pada malam ni yang nak interview cikgu ni perlu ada, kerana cabaran kita adalah untuk membina manusia yang boleh berfikir secara kritikal dalam abad ke-21. Alright? Okay, next one. Okay, jadi ini adalah tool lah. Ya, ini adalah peralatan yang disediakan oleh JPN kepada sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Jadi kita ada hashtag 09 Educators Taxonomy. Okey, saya tidak berniatlah untuk bercerita satu-satu. Cuma kita tengoklah ya, proses dia ada 3, iaitu scanning, redesign and result. Dan perkataan redesign ni adalah perkataan yang kena selalu sebutlah. Sebab bila kita nak transform, actually kita redesign. Kita punya approach, kita punya content, okay, dan pooling factor, ya, simplicity of process, creativity dan juga courage. Ini adalah benda-benda yang penting lah. Jadi you boleh ambil lah poin-poin ni untuk you olah balik nanti dalam apa you nak bercerita tentang ekosistem. Okay, besides that, kita juga ada 6 kemahiran kalis masa hadapan. Okay, dan kita juga ada moto-moto lah ataupun vision kita. Okay, iaitu vision kita better people for better Perlis, dan bagaimana kita nak mencapainya adalah kita nak bangunkan guru. Dan guru akan bangunkan pelajar, dan guru mengajar dan murid belajar. Okay, dan di akhirnya you all mesti respond kepada apa yang kita nak buat ni. Kalau tidak, either you go hard or you go home lah. Kan? You tak boleh kerja keras bersama-sama dengan kami, you pergi balik lah. You pergi balik tanah ubi lah. Okay, dan di sebelah ini adalah kita sebagai cikgu, kita dikenali sebagai instructional leader. Dan instructional leader ni pun kita ada tools, iaitu 16 tools yang kita perlu kuasai lah untuk menjadi instructional leader yang baik dan juga yang hebat. Jadi ada 16 di situ. So you can get this slide, tak ada masalah, it's free of charge. Cuma doakan saya sihat sejahtera saja. Kan, itu saja saya minta. Saya tak minta duit ke apa ke. Walaupun ini semua slide bukan saya suruh pegawai buat, ini semua saya buat sendiri. Okey lah. Jadi kena cuba dapatkanlah key point di sini. Okey, next. Okey, seterusnya adalah ini yang kita katakan teori. Kita pergi kepada teori. Kan? Jadi teori ini dia ada 2. Yang pertama sekali Maslow. Maslow ni adalah teori keperluan individu lah, keperluan pelajar. Dia perlu rumah, dia perlu kasih sayang, dia perlu ini, dia perlu itu. So that's why bila kita jadi cikgu, kita kena faham bahawa student dia mesti ada Maslow dulu sebelum kita bagi dia kepada Bloom taksonomi. Maksudnya sebelum dia belajar ini, keperluan asas dia itu perlulah dipenuhi. That's why kita mengatakan many students come to school to learn.
Ramai budak datang sekolah nak belajar sebab keperluan dia dah dipenuhi. But some students come to school to be loved, untuk disayangi, sebab dia tak dapat asas kepada keperluan itu di rumah dia. Sebab bukan semua budak telah dipenuhi keperluan dia. Jangan kata orang kaya, jangan kata orang miskin tak penuh keperluan sebab dia miskin. Tetapi orang kaya juga banyak anak-anaknya yang tidak dipenuhikan keperluan kasih sayang dia. Kan, sebab mak bapak dia terlalu sibuk. Jadi ini dua teori ya, Maslow dan juga Bloom. Bloom ni adalah teori pembelajaran lah, tahap-tahap kita nak ajak anak-anak kita, iaitu higher order thinking skill, middle order thinking skill dan lower order thinking skill. Jadi budak-budak yang slow ni kita jangan pergi pada medium ataupun higher, kita ajar dia lower saja. Itu yang wujudnya minimum adequate syllabus itu. Kita ajar benda yang basic je, sekadar untuk dia lulus. Macam di Perlis ni kan, kita ada program wake up, sekadar untuk bagi dia lulus sejarah dan juga bahasa Melayu. Sebab pada saya tak logik lah, dah belajar berapa belas tahun, 6 campur 5 campur tadika setahun, 12 tahun, bahasa Melayu dengan sejarah pun tak boleh lulus. Jadi kita fokuskan kepada lots ni, lower order thinking skill. Alright, next one. Okey, yang ini juga adalah saya dah pergi kepada teori-teori ya. Okey, ini yang saya nak test. Okey, cuba kita tengok apa ni software yang ada ni. Ada berapa ni? Ada 2, 4, 6, 8, 16, 17 software ni. Okey, cuba adik-adik tengok. Jangan kata guna. Yang adik-adik tahu ya, software ni pernah dengar dan juga pernah tahulah kegunaan dia untuk apa. Guna tak guna cerita lain dulu. Ada berapa yang pernah dengar, pernah tahulah software ni digunakan dalam pendidikan. Kalau adik-adik punya jawapan kurang daripada 3, maksudnya adik-adik kena study lebih sikit lah kalau nak jadi cikgu ni. Kalau 5, pada saya just okey lah. Okey lah 5. Sesuai lah dengan keadaan sekarang ni. Kalau 7, okey. You are on the right track. Kan? Sebab apa? Sebab saya ni umur 51, daripada sini saya tahu ada 7 benda yang saya tahu. Saya tak terkejut lah kalau orang sebut kat saya. Saya tahu walaupun mungkin saya tak pernah guna. Tapi kalau you hanya tahu 3, you hanya tahu kurang daripada 5, you better watch out. Kan? You better watch out. You maksudnya you kena pergi study benda-benda ni balik. Okay? Okay, next. Okay, ini juga teori-teori lah. Yang mana pelajar ni dia ada pelbagai kefungsian dia. Okay, ada yang jenis visual, yang jenis dia tengok, dia faham. Ada yang dia dengar, dia faham. Ada yang dia dia kena menulis, membaca, menulis tu baru dia faham. Ada yang dia kena buat benda tu, kinestetik. Kan, baru dia mudah faham. Ini teori-teori lah yang adik-adik kena tahu lah. Sebab dalam bilik darjah adik-adik tu, ini yang saya bagi ni ringkas 4. Tetapi dia sebenarnya ada 8. Kan, different learning style ni. Dan di sebelah ini adalah learning pyramid. Macam mana cara budak belajar yang paling berkesan. Kalau dia dengar lecture, macam dengar lecture saya malam ni, sebenarnya akhirnya habisnya ni 5% je. 5% saja dia dapat. Cara yang terbaik adalah kalau dia boleh mengajar orang lain. Contohnya, you ambil balik slide saya ni, okey, ada lagi 3-4 orang yang tak sempat nak tengok malam ni. Okey, tak apalah, malam besok contohnya Atikah kata, okey, tak apa. Dia ambil slide ni, dia pula terang. Jadi cikgu pula, jadi pengarah pula kepada 4 orang kawan dia. Yang itu memang dia betul-betul faham lah. Kalau jawab interview nanti you boleh goreng lah, sebab you have already competent in the educational punya ekosistem ini. No? Jadi inilah teori-teori yang cikgu perlu tahu lah. Okay, next. Okay, ini juga teori juga lagi. Ya, ini saya ingat you kena pergi carilah, pergi cari sendiri. Okay, visual system macam-macam lah ni. Ini teori.
kemudian left and right brain, ya, kenapa budak ni dia boleh ambil science stream, kenapa budak ni dia boleh ambil science social stream, kenapa dia ambil art stream, dia sebenarnya ada kaitan dengan dia punya left and right brain. Okey, dan akhirnya apa yang 3 jenis minda yang budak kena kuasai adalah rational dalam membuat keputusan, wise membuat keputusan yang bijak, dan dia mampu menjaga emosi dia. Okay? Dia mampu menjaga emosi dia. Okey, please mute. Ada gangguan? Tolong mute. Boleh dengar? Can you hear me? Boleh ya? Okey, ni ada gangguan. Okey, can you change the slide dulu? Next one. Okey, ini pun teori juga, macam mana kita nak action learning, visual learning, verbal learning. So ini just untuk pengetahuan you. Kalau you nak study mendalam pun boleh, sebab if I'm going to go deeper, kita takkan cukup masa. Saya just bagi je teori-teori yang saya gunakan, yang saya rasa cikgu-cikgu perlu tahu ketika mereka mengajar. Apa yang berlaku di sebalik minda pelajar itu. Sebab pelajar ni dia bukan saja ponting fizikal, but sometimes dia ponting minda. Dia di depan kita tu kan macam faham kan, angguk macam faham kan, tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam minda dia kita tak tahu. Itu yang kita katakan ponting minda. So kita kena ada skill lah untuk kita melihat kepada nampak budak ni macam tak faham ni kan, dan kemudian macam mana kita nak memahamkan dia. Jadi itulah skill-skill yang kita perlu tahu, dan dengan kita menguasai teori-teori pembelajaran ini, maka kita lebih akan menjadi kompeten dalam kita nak menguruskan anak-anak kita di dalam bilik darjah. Okay, next one. Okay, ini juga adalah 21st century skill lah, kemahiran abad ke-21, ya, learning skill dia apa, literacy skill dia apa, life skill dia apa. Okay, yang mungkin boleh diguna pakai lah dalam kita nak mengaitkan apa yang saya tengah ceritakan tadi, ekosistem ni dengan keadaan pelajar kita sekarang ni. Ya, jadi macam mana student sekarang ini dia perlu stay kompetitif dengan changing job market ni. Banyak kerja-kerja yang dulu ada tapi sekarang dah tak wujud lagi. Dulu saya gelak bila 10 tahun yang dulu kan, saya tengok ada iklan social media manager untuk sebuah syarikat di Australia. Saya kata, apa social media pun nak kena ada manager. Rupanya sekarang ni almost every big and global company ada social media manager ni untuk dia menguruskan social media. Kalau ada orang hentam syarikat dia, dia kena lawan balik. Kalau syarikat dia kita tengok dia punya penjualan dia kurang, maka dia kena promotekan syarikat dia melalui social media. Sebab social media ni adalah benda yang paling ramai sekali orang tengok. Orang dah tak tengok suara abang dah sekarang ni, orang dah tak tengok TV lah, tapi orang tengok social media. Jadi sebab tu dia ada social media manager. Kan? Okay, next. Alright, kita ada lebih kurang 20 minit lagi. So saya nak pergi kepada benda yang lebih mikro sedikit, ya, iaitu tentang bila kita sebut tentang lesson ni ataupun PDPC, pengajaran dan pemudahcaraan, ataupun sekarang ni kita sebut PDPR, dulu sebut PDP, pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang pertama sekali sebagai seorang cikgu yang nak jadi cikgu, kita kena menguasai konten.
Konten apa yang kita nak ajar tu kita kena kuasai. Yang ini saya tengok cikgu-cikgu tak ada masalah. Kecuali kalau cikgu yang buka option lah. Mereka akan menguasai. Kemudian adalah cara menyampaikan pedagogi ni. Cara menyampaikan. Sebab itulah kita perlu kuasai teori-teori pembelajaran tadi. Sebab cara kita menyampaikan, kita boleh tengok the chemistry of the brain tu. Macam mana sebenarnya brain ni berfungsi untuk dia memahami apa yang kita sampaikan. That's why lah kita menggunakan pelbagai pedagogi. Sebab dalam kelas kita pelbagai kecenderungan yang ada. Multiple intelligence itu. Jadi sebab tu hari ni kena guna cara lain, esok guna cara lain, kemudian hari Khamis guna cara lain pula. Dia tak boleh sama saja sepanjang tahun. Dan akhirnya proses pentaksiran lah. Pentaksiran ni macam kita bagi kuizi ke, Kahoot ke, kita nak test dia. Adakah apa yang kita sampaikan tu dia faham. Kalau kita dapati dia tak faham, maka kita kena merancang apa yang kita nak buat for the next one supaya dia faham. Okey, kalau kita tengok benda ni, banyak cikgu tak ada masalah dari segi penguasaan. Cikgu yang aktif, yang dia berminat nak buat, dia tak ada masalah dengan pedagogi. Kecuali cikgu yang malas lah. Cikgu yang malas ni duk mengajar macam tu lah. Okey, syek-syek buka buku teks. Tetapi dalam proses pentaksiran ni, saya lihat ramai cikgu yang bermasalah. Kan? Jadi mungkinlah nanti you kena ceritakanlah apa yang you nak buat dalam pentaksiran ini. Dan kemudian daripada dapatan you tu, apa yang you nak buat untuk pelajar tersebut. Okay, next one. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya ni adalah pedagogi. Kan, sebab pedagogi ni adalah perkara yang penting lah dalam ini. Jadi pedagogi ni yang paling nak seronok sekali budak-budak ni kalau kita sertakan dengan teknologi. Sebab budak-budak ni suka main game. Kan, jadi kalau kita boleh apply kan pedagogi, gamification dan sebagainya, dia sangat suka. Sebab tu sebenarnya yang boleh guna ni lah, ada gadget, ada data. Sebenarnya budak-budak ni dia sangat seronok dengan apa yang dia sedang hadapi sekarang ni. Kan, jadi sebab itulah kalau kita tak berupaya untuk mengajar pada tahap yang dia kendaki, maka kita akan ada masalah sikit. Okey. Kemudian penguasaan tadi, jenis-jenis pedagogi yang you perlu tahu. Okey, dan jadilah cikgu yang extra mileage, yang buat ekstra daripada kebiasaannya. Kan, jadi nanti soalan dia, apa yang you nak buat kalau you nak jadi cikgu yang extra mileage, apa you nak jawab? Kan, contohnya yang extra lah, extraordinary. Okey, next one. Okey, ini adalah student-centered learning. Okey, ini sepatutnya dah tahulah. Dulu kita teacher-centered, sekarang ni dah student-centered ataupun student-based learning. Okey, next one. Okey, ada 5 ni. Okey, ada 5 ni. Okey, cuba you tanya diri you. You tahu tak 5 ni? Kalau tak tahu, you kena tahu. You kena pergi belajar apa dia 5 ni. Kan, kalau dia tanya, you kena boleh explain. Ini adalah 5 basic pedagogi saja. Kalau flip classroom pun tak tahu nak cerita apa, jadi meaning that you are not ready lah for the interview. Okay, saya tak mau explain, saya just nak throw je, you cari. You kena faham benda ni sebelum you pergi interview. Okay, next one. So this is flip classroom, antara pedagogi yang saya rasa paling berkesan sekali. Okay, dia merangkumi 3 stages. So, study on your own. Saya just bagi tip saja di sini. Okay, next one please. Okay, ni dah start nak pergi laju. Okay, bila kita buat flip classroom ni, dia kena redesign. Itu kita start redesign. Dia tak boleh flip classroom on their own. Okay, dia kena ada yang pertama sekali flip classroom tadi saya kata. Pedagogi ni dia kena ada bantuan daripada teknologi. Jadi kita gunakan gadget iaitu smartphone contohnya untuk kita mencari maklumat. Sebab flip classroom ni pelajar is very independent, mereka kena cari maklumat sendiri. Okey, dan kemudian untuk proses pentaksiran
kita menggunakan project based learning supaya pelajar ni menguasai apa yang dia buat ataupun dia explain dalam kelas ni, dan dia buat melalui satu projek dan dia presentkan projek itu. Jadi dengan ketiga-tiga benda ni, maka kita akan mendapat satu ekosistem penyampaian yang cukup berkesan. Kan? Jadi please bear in mind, flipped classroom is one of the pedagogies. Dia tidak akan berkesan sangat kalau dia berdiri berseorangan. So we redesign balik dengan kita membawa masuk teknologi dan juga kita membawa masuk proses pentaksiran, iaitu project based learning sebagai satu lagi pedagogi untuk kita tambah baik benda ni, support system kepada flipped classroom ni. Ini kalau boleh cakap macam ni, rasa saya confirm dapat lah. Okay, next one. Okey, bila kita bercakap tentang pedagogi dan sebagainya, maka kedudukan bilik darjah kita ni, dia tak bolehlah dalam keadaan tradisional ya. Okey, macam mana kita dulu-dulu kan. Okey, macam mana kita dulu-dulu, macam itu saja bilik darjahnya. Jadi dia kena susun lah, dan setiap susunan dia tu ada objektif-objektif dia. Kalau nak gunakan maybe inquiry based learning, susunan dia kena macam ni. Kan, kalau nak buat aktiviti apa, 3 stray, 1 stay, kedudukan dia kena macam ni. Kalau nak buat apa ni, aktiviti gallery walk, kedudukan dia macam ni. Jadi perubahan dalam bilik darjah ni ada kaitan dengan aktiviti yang kita laksanakan. Jadi yang itu pun you kena tahulah. Okey, ini next one. Okey, ini adalah contoh-contoh bilik darjah lah, yang kita katakan dia boleh meningkatkan menguruskan pelbagai keperluan pelajar. Jadi sebab tu kita tengok sekarang ni bilik-bilik darjah ni banyak sekolah-sekolah yang dah redesign balik, dia bukan berbentuk tradisional lagi. Okay, tapi bila pandemik ni kita paksa susun balik macam yang asal. Okey, next one. Okey, so apa yang saya boleh katakan bahawa menjadi guru ni sebenarnya analogi yang lebih menariknya adalah kita menjadi salesman. Kita nak menjual produk kita. Number one, the most productive thing you can do to sell stuff is to love other people. Jadi cikgu ni macam salesman lagi, kena tinggi kasih sayangnya. Tak boleh marah-marah budak, maki-maki budak. Itu zaman dulu-dulu. Kalau kita kata, dulu saya kena maki tak ada apa pun. Dulu tak apalah. Sekarang ni bukan macam tu lagi lah. Okay. Lesson 2. Never give up but never proceed unprepared. Okay. Jadi cikgu ni memang banyak cabaran. Budak nakal, budak tak mau ikut, budak tak faham. Ya. Budak tak datang sekolah. Tapi datang ambil exam. Okay. Jadi jangan give up lah. Kalau you tak boleh bertahan dengan situasi tu, better don't jangan mohon lah. Okey, jangan mohon, dan kalau kita nak mengajar, pastikan kita bersedia. Prepare. Macam saya pun malam ni nak cakap dengan you all ni, saya prepare daripada semalam ni lah. Kan, saya buat slide, tak percaya saya tikah. Berapa saya hantar slide ke dia. Saya dah try lah, saya dah uji lari lah. Kan, apa yang saya nak cakap supaya saya tak melalut-lalut. Kan, jadi itu dia yang kita kena buat. Okay, whatever you are trying to accomplish, try to control your emosi. Jangan jadi emosi cepat sentak dengan budak. Kata kat budak, saya tak halalkan ilmu saya. Siapa you nak kata you tak halalkan ilmu you kat budak tu? You terima gaji, you kena halal lah ilmu you kat dia. Kan, ni pandai-pandai kata kan tak halal ilmu kat budak tu. Kan, dia claim kat Padang Mahsyar ni baru you tahu. Okay, next one. Okey, dan sekarang ini kita PDPR. Jadi PDPR ni everybody kena belajar benda yang baru. Nobody can claim dia expert. Tetapi those yang menguasai ICT, maka dia lebih mudah lah untuk menguasai benda-benda ni. Dan macam saya kata tadi, bilik darjah kita pun berbeza. Dulu kita melihat budak secara fizikal. Sekarang ni kita melihat budak dalam skrin. Kadang-kadang tak nampak gambar pun. Tadi saya masuk, ada budak masuk tapi gambar tak keluar. Bila dia kata apa, saya kalau buka gambar line saya tak elok. Kan, cikgu dia tanya,
Dia tutup gambar dia tak mau jawab. Jadi inilah cabaran-cabaran pada masa kini. Okey, next. Okey, inilah yang saya katakan, kita sebagai cikgu kena letak ego kita di luar pagar sekolah lah. Okey, jika budak itu tak boleh belajar dengan cara kita mengajar, ya, kaedah yang kita gunakan tu budak tak suka, budak tak sesuai, budak tak faham, maka kita kenalah berusaha di zaman sekarang ini untuk mengajak dengan cara yang budak itu suka untuk dia belajar. Kalau dia suka game, maka kita kenalah usaha belajar gamifikasi, kan, pedagogi, gamifikasi dan sebagainya. Jamboard lah, apa benda lah, semua tu kita kena belajar lah, sebab itu yang mereka suka. Okay, next one. Okay, next. Okay, ni saya nak go advance sikit supaya pemikiran kita terbuka sikit. So, kita ada about 9 minutes. So, jadi cikgu ni, kita memang sebagai instructional leader. Ya, tetapi saya nak, kalau nanti ni you cakap, kita bukan saja nak jadi instructional leader, tetapi kita nak jadi entrepreneur, berfikir macam entrepreneur, usahawan, okay, dan kita nak act, nak buat tindakan tu sebagai Chief Executive Officer, CEO sebuah company yang besar. Jadi anggaplah kelas kita tu sebagai company yang besar dan kita adalah entrepreneur dan menjadi CEO kepada kelas ataupun sekolah tersebut. Sebab sebagai cikgu kita memakai berbagai topi. Kita lah motivator, kita lah interior designer, kita lah artis, kita lah juga doktor sometimes. Okay? Okay, next. Okay, inilah apa yang dikatakan bahawa leadership is the art of giving people a platform for spreading ideas. Jadi nak jadi cikgu ni, you have to have many ideas. Kan, sebab itulah dengan ideas itu you boleh mengajak dengan yang lebih berkesan. Okay, next one. Okay, ideas. Why saya nak you all jadi entrepreneur? Sebab entrepreneur dia redesign balik benda yang dia dapat. Businessman dia tak design, dia ambil untung atas angin saja. Tapi entrepreneur, by using their ideas, by using their creativity, by using their innovation, okay, dia akan innovate balik pisang itu menjadi susu pisang dan dia akan mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Kan, keuntungan yang lebih tinggi ni could be pelajar dia lebih faham lah apa yang dia ajar. Okay, next one. Okey, seterusnya kita melihat kepada 5 perkara lah yang perlu kita ada, iaitu kompetensi, karakter, collaboration dengan orang, communication dengan pelajar kita, dengan cikgu-cikgu yang lain dan juga komitmen kita kenalah tinggi. Jadi sebab itu saya minta ya adik-adik yang nak jadi cikgu nanti, you must have your own branding. Kalau cikgu English, orang akan kenal you sebab apa? Kan, sebab apa? Sebab cara mengajar you sangat orang suka, budak-budak suka. Yang tak boleh bercakap, yang tak berani bercakap pun, dengan motivation you, dia boleh bercakap, dia berani bercakap, dia berani nak take part in drama competition dan sebagainya. So you must have your own branding. Okay, next one. Okay, you adalah agent, is how you nak persuade like a pro. Macam mana you nak, budak-budak sekarang ni memang macam-macam masalah. Okay, so the persuasion skill itu you perlu ada. Okay, jadi ini saya bagilah sedikit tips macam mana nak persuade orang. Sebab cikgu ni, dia kena persuade anak murid dia. Kan, dia kena motivate anak murid dia. No? Jadi, dan kita ni adalah agent perubahan. Kita nak merubah dia daripada tak boleh kepada boleh. Daripada dia tak boleh baca kepada boleh baca. Daripada dia tak boleh melompat skipping 10 kali, dia boleh melompat skipping 10 kali. Itu kita ini adalah agent. Okay, next one. Okay, so ini adalah prosesnya yang macam saya kata tadi, tetapi dia lebih detail lagi. Bila kita nak buat perubahan ni dalam DPR ke PDPC apa, dia adalah sistem, proses,
mastery, approach, application level dan juga impact lah. Jadi ini sekadar tips lah untuk you ambil dia punya keyword dia tu untuk you terangkan sebagai seorang guru, you mesti melihat kepada perkara-perkara ini. Okay, next one. Okay, ini adalah teori kepada design thinking process ya, dalam kita nak membawa perubahan pada anak-anak murid kita. Ya, dia ada 4 level: discover, define, and then kita develop, dan akhirnya barulah anak-anak murid kita akan deliver apa yang kita nakkan daripada mereka. Deliver ni, sebagai contohnya, dia mungkin dia tak ada skill sebelum tu, dia ada skill. Sebelum ni bahasa Melayu dia tak lulus, kemudian dia lulus. Ini adalah delivery system yang anak-anak murid kita akan buat. Dan ini adalah proses-proses yang perlu kita tahu. Dia tidak semudah itu. Bagi hari ini, esok dia akan boleh buat. Dia memerlukan masa. Okay, next. Okay, ini juga adalah juga proses ya, di mana bagaimana kita tengok di mana kita bermula, ke mana kita nak pergi. Okey, bagaimana kita nak sampai ke tempat itu, okey, dan bagaimana kita nak tahu kita dah mencapai apa yang kita target itu. Contohnya ni macam ni lah kan, objektif awal tahun, objektif tengahan tahun, objektif akhir tahun. Apa yang kita nak budak-budak kita capai, khususnya dalam subjek-subjek yang tertentu. Ini semua adalah strategi planning ataupun strategic planning yang sebagai seorang guru dia perlu tahulah. Okay, next one. Okay, ini sekadar untuk berkongsi. Ini adalah tindakan juga tools kepada kami di JPM Perlis untuk mengatasi masalah-masalah yang kami kesan mengikut sektor-sektor. Jadi ini masalah dan kemudian di atas tu adalah apa yang kita akan buat untuk mengatasi masalah itu. Ini juga sebahagian daripada strategic planning. Just to share with you. I won't go. I don't have time lah to go in detail tentang perkara ni. So hopefully you just baca then you get idea lah apa yang you nak cerita nanti. Okay, next. Okay, jadi inilah dia 3 perkara yang penting. All apa yang saya sebut tadi. Yang pertama bila cikgu, jadi cikgu kena ada vision, kena ada tools, kena ada alat dan kena approach yang betul. In conclusion, rumusan dia inilah dia. Tetapi saya bagi tadi idea-idea untuk you cerita lah, kan, untuk you goreng lah kita kata. Alright, okay, next. Okay, ini adalah teori comfort zone. Ya, sekarang ni you duduk dalam comfort zone. Kalau you dapat jadi cikgu ni, bila you masuk, you akan duduk dalam fear zone. Ya, di situlah you memerlukan support system. You tak boleh duduk seorang-seorang. Okay, you perlukan kawan-kawan you, cikgu lama untuk tolong dia. Dan kalau boleh, kita jangan duduk lama sangat dalam fear zone. Kita keluar kepada learning zone. Okay, dan akhirnya kita akan duduk di dalam growth zone. Dan proses ini akan kembali. Bila kita lama duduk dalam growth zone, kita akan kembali dalam comfort zone. Dan sekali lagi, kita kena berusaha untuk keluar dalam fear zone ini. Dan dengan kekuatan yang ada pada diri kita, kompetensi yang ada pada kita, skill yang ada pada kita, knowledge yang ada pada kita, kita takkan duduk lama dalam fear zone. Ini yang orang takut nak keluar daripada comfort zone. Sebab dia takut pada fear zone ini. Okay, next one. So, in conclusion, okay, jadilah guru yang hebat, yang bekerja dengan hebat, okay, kerana dengan adanya kehebatan ini, dengan adanya knowledge, skill, kompetensi kita yang tinggi, okay, maka kita akan menjadi guru yang bulletproof. Sekarang ni pendidikan ni orang melihat saja. Orang menekan kita macam-macam. Kita buat online pun salah, kita tak buat online pun salah, kita buat offline pun salah, kita tak buat offline pun salah. Jadi itulah yang kita kata, apa-apa saja kita kena bersedia. Dan kita kena bersedia ni, kalau you faham apa yang saya ceritakan dalam ekosistem nanti, you boleh jawab. Kalau orang buat tuduhan-tuduhan kepada you dan sebagainya. Jadi kena jadi guru yang bulletproof lah. Kalis peluru. Sebab orang selalu duk tembak kita sebagai cikgu. Dan untuk tujuan tu kita kena jadi guru yang hebat. Okay?
last but not least, so this is the formula. Okay, formula dia mudah saja. Ya, nak bagi anak-anak kita ini belajar, ya, nak bagi knowledge kepada mereka, kita kenalah bagi yang terbaik, pendidikan ataupun pedagogi yang terbaik. Dan samalah juga apabila kita boleh pegang hati dia, ya, maka insya-Allah dia akan belajar untuk kita. Kan, dia akan belajar untuk kita. Jadi ada rencana sign through intent tu, ini adalah formula yang saya gunakan di sekolah saya dulu sebelum ini. Okey, jadi exactly 9.30. Kan, jadi saya tak lari daripada time saya. So itulah dia yang saya boleh berkongsi dengan anda semua. So feel free to share my slides. Okey, ada satu lagi. Okey, ada satu lagi. Ini tambahan sebab saya tengok benda ni sangat menarik lah. Okey, jadi beza dia. Good teaching dengan great teaching. Jadi good teachers stick to the line. Dia ikut the line dia. Okay, great teachers inspire new lines. Buat benda yang line yang baru. Okay, maksudnya dia redesign lah. Dia redesign balik apa yang ada, yang sedia ada. Kalau cikgu yang bagus ni, dia hanya ikut saja. Tapi cikgu yang hebat ini, dia draw line yang baru. Dia redesign balik. So, itu sajalah yang saya dapat berkongsi dengan khususnya adik-adik semua dan cikgu-cikgu semua. So, hopefully dia akan membantulah dalam masa sejam ini. Jadi, terima kasih dan maybe saya buka lah kepada 1-2 soalan kot nak tanya ke. Kalau tak, boleh saja tulis di situ. Nanti diorang akan tolong saya ambil soalan tu. Maybe saya boleh jawab lah dalam Facebook saya ke apa ke. Alright. Okay, thank you very Tuan, much. Slide Tuan. Banyak. Tuan, Ya, slide telah dimasukkan di dekat ruangan chat. Masuk dalam ruangan chat lah. So boleh ambil lah, no? Ya. Ya, boleh ambil. Okay, ni kita punya bagus ni SSTP kita ni. Alright. Any questions? Kalau ada ataupun dah pack lah dalam you punya mind. Minda, banyak kan. Rupanya ini dia ekosistem pendidikan ni. Apa saya nak cakap bila interview ni. Tak apa, balik susun balik satu. Study balik slide saya. Tak ada masalah. Okay, if you want to share my slide dengan orang lain pun tak ada masalah. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit, Tuan. Siapa ni? Saya Azwan, Tuan, daripada Kuala Kangsar, Perak. Oh, jauh lah. Okey, Tuan, saya nak tanya berkenaan dengan interview secara online ni. Adakah nanti akan diadakan sekali dengan mock teaching, Tuan? Okey, yang itu saya tak boleh jawab sebab saya tak terlibat dalam interview you all. Maknanya Tuan tak ada hint sikit ke? Saya bukan orang yang akan terlibat. Tapi tak tahulah kalau dia orang akan panggil. Tapi I cannot answer that question lah sebab saya tak ada maklumat. Saya just nak membantu yang malam ni. Nak bagi point-point dan idea-idea. I don't know whether you have mock teaching ke apa ke. Okey. Tapi selalunya dia orang akan bagi tahu lah. Okey, baik Tuan. Terima kasih. Saya ada soalan. Ya. Saya Atika. Okey, saya nak tanya, bila kita interview nanti, SPP ada mention kita akan interview dalam 5 ke 7 orang. So macam mana kita nak stand out, nak confident lebih pada orang macam tu lah. Boleh maksudnya you kena pandai untuk interact lah. You jangan tunggu orang lain nak bercakap apa semua kan. Maksudnya bila seorang habis cakap, you kena masuk lah. Dan jangan pula you cakap terlalu panjang sampai tak mau bagi peluang kat orang lain. Actually sebelum masuk interview tu kita dah kena dapatkan satu collaboration lah di antara semua tu. Bermaksudnya kita akan sentiasa memberi ruang antara satu sama lain. Kan, jadi dia memang susah sikit lah kalau ada orang yang jenis cakap tak berhenti ni. Tapi you can interact. Okey, contohnya Cik Asmah, boleh tak saya pula nak bagi pendapat. Tak ada masalah macam tu. Because dalam interview yang tidak berstruktur ni, kita panggil non-structure interview ni, it's up to you macam mana you nak tunjukkan yang you ni boleh control dalam grup tersebut.
Ya, kami pun ada jugalah interview yang macam tu, dan ada setengah cikgu-cikgu ni dia tunggu orang bercakap kan. Bila time dia dah habis masa. Okey. Alright, kalau tak ada apa-apa maka saya ucapkan terima kasih lah kepada semua, dan hopefully saya dapatlah membantu anda sikit sebanyak lah dalam persediaan untuk interview, tak tahulah online ke macam mana kan, I don't know. Okay, but 18,000 ni dan permohonan dia 36,000 ni bermaksudnya chances tu is 50% lah ada kan. Jadi kita kata kalau you prepare lebih sikit, insyaAllah lah you boleh dapat. Okey, terima kasih. Terima kasih SSTP, Puan Julie dan yang lain-lain yang ada. Terima kasih kepada cikgu-cikgu daripada Perlis yang juga ikuti malam ini. Boleh ada sesuatu lah yang you boleh dapat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan atas perkongsian. Gampang ni semua, mudah-mudah ni. Tapi yang pentingnya pastikanlah ya, bukan nak jadi cikgu ni sebab tak ada kerja lain. Jadi cikgu ni because you really like the profession. Okay, kalau tidak bukan you yang bermasalah, tapi generasi kita ni akan bermasalah. Baik, terima kasih.